Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita pada pagi ini untuk kita membacakan dua buah hadis yang berkaitan dengan tajuknya lebih kurang pahala sedekah itu memberatkan timbangan, ataupun nafkah, sebagai pahala sedekah untuk memberatkan timbangan. Baik, kita ambil hadis daripada kitab, kita rujuk kepada kitab ringkasan Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, hadis yang ke-200, muka surat 201. Hadisnya yang bermaksud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang bermaksud Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan hamba saya, satu dinar yang kamu nafkahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka nafkah yang paling besar pahalanya ialah dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Dimaksud hadis ini, mafhumnya lebih kurang kelebihan, ataupun keutamaan berinfak ataupun bersedekah itu kepada keluarga itu lebih utama. Kalau seorang suami kepada isteri dia, kepada anak-anak dia, keluarga dia, itu nafkah, maksudnya memberi nafkah. Dalam hadis yang lain pula, iaitu dalam hadis dalam muka surat 203, ringkasan Riyadhus Shalihin daripada Imam Nawawi, yang bermaksud Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, maksudnya daripada Nabi SAW, baginda bersabda, apabila seorang memberi nafkah kepada keluarganya dengan mengharapkan redha Allah, maka nafkah itu dikira sedekah baginya. Jadi maksud hadis ini, nafkah itu juga dikira sebagai sedekah, mempunyai pahala yang sangat besar. Jadi maksudnya di sini, kalau kita dah sampai dalam bab hadis yang lain, dia kata sedekah juga sebagai pahala yang besar. Kemudian pahala sedekah itu ialah dapat memberatkan timbangan kita di hari akhir, di hari akhirat. Maksudnya di mizan nanti, apabila ditimbang dosa pahala kita, maka pahala sedekah itu dia akan memberatkan timbangan kita di hari akhirat. Jadi oleh itu, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jadi marilah sama-sama kita menghayati dua hadis ini dengan yang pertama, pengajaran yang kita dapat, yang Nabi galakkan kepada kita di sini, wajibkan kepada kita di sini, iaitu kita memberi nafkah, memberi nafkah kepada isteri kita, kepada anak kita, itu orang yang di bawah tanggungan kita. Itu dikata sebagai sedekah, sebagai sedekah. Dan sedekah itu juga maksudnya akan dapat memberatkan pahala kita di hari akhirat. Jadi ia juga merupakan sebagai satu ibadat. Jadi rupanya perkahwinan, kalau kita kata perkahwinan ni, ia merupakan sebagai satu ibadat. Bila kita berkahwin, maknanya kita dah ada ibadat untuk kita lakukan kepada orang yang di bawah tanggungan kita, iaitu isteri kita dan anak kita. Kadang-kadang nafkah juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Maka itu menjadikan nafkah itu sebagai satu benda yang wajib, benda yang wajib dilaksanakan, terutamanya kepada
kepada isteri kita, ya, suami kepada isteri. Begitu juga nafkah yang harus diberikan, yang wajib diberikan oleh isteri kepada suami, ya, itu layanan yang baik daripada isteri, ya, kepada suaminya juga dikira sebagai nafkah, itu tanggungjawab. Jadi ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara kita, terutama sekali di antara suami dan isteri. Maka sebab itu kita lihat apabila keadaan nafkah ini, pemberian nafkah ini tidak dilaksanakan, maka akan berlaku kepincangan dalam keluarga, dalam rumah tangga itu. Jadi banyak kes yang berlaku penceraian itu kerana tak dapat memberi nafkah yang baik, ya, kepada isteri, ya, suami kepada isteri. Sedangkan berkemampuan boleh memberi nafkah itu, dan boleh lebih lagi daripada itu, boleh bagi kemewahan dan sebagainya. Tapi oleh kerana tidak rasa bertanggungjawab untuk memberi nafkah, ya, kepada isteri kita, mungkin tidak faham dengan tanggungjawab yang mana kalau kita bagi nafkah itu akan mendapat pahala, dan pahala itu akan memberatkan timbangan kita di hari akhirat. Kerana kepahaman ini tidak ada, maka kemampuan yang ada kepada kita itu tidak kita manfaatkan. Ini pernah berlaku apabila saya bertugas di Pejabat Agama Islam Daerah Ulangat dulu sebagai kaunselor, ya, banyak kes yang rujuk kepada saya kerana masalah nafkah, ya. Sedangkan suami itu bukan tak boleh bagi nafkah, boleh bagi, tapi mungkin tidak ada kesedaran, ya. Mungkin kita katakan sayang dengan harta dia, ya. Sedangkan harta yang diberi oleh Allah SWT untuk dia beribadat, untuk dia beri nafkah kepada isterinya, dan tak dia bagi nafkah itu, tak dibagi nafkah itu kepada isterinya dengan secukupnya, ya. Jadi ini yang menyebabkan putus kasih sayang, rasa tak seronok isteri kepada suami kerana nafkah tak diberikan. Bila kita siamak, bila kita bincang, kita semak balik, kita tahu bahawa bukan tak mampu, lebih daripada mampu, ya. Sedangkan isteri kadang-kadang mintalah dengar jiran sebelah mengatakan, oh, tahun depan nak pergi umrah, kan. Dia seronok dia nak ikut, dengar jirannya nak pergi umrah, nak pergi buat haji dan sebagainya, seronok dengar berita itu. Dia mengharapkan kalau boleh suami itu dapat bawa pergi umrah, ya. Tapi suami tak bawa juga pergi umrah, sedangkan suami berkemampuan, ya, untuk buat begitu, kan. Jadi ini yang menyebabkan, apatah lagi yang berkaitan dengan hak-hak asasi lah, makan, minum dan sebagainya. Jadi dalam ini sebagai pengajaran kepada kita, maka marilah kita ambil iktibar daripada pesanan Rasulullah SAW ini, ya, supaya kita sentiasa melaksanakan tanggungjawab kita dengan memberi nafkah, dan nafkah itu juga dikira sebagai sedekah, ya, dan amalan sedekah itu akan mendapat pahala, dan pahala itu akan dapat memberatkan timbangan kita di hari akhirat. Rupa-rupanya, ya, kebaikan yang kita lakukan kepada isteri kita, kepada orang di bawah tanggungan kita ini, dunia ini juga menjadi sebagai satu jambatan kepada kita di hari akhirat, untuk kita mendapat kebaikan di hari akhirat, iaitu dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sekadar perkongsian kita pada pagi ini, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.